Sini. Okey Adam, apa jawapan untuk soalan nombor 1? D. Soalan nombor 1. D. Jawapan D. dia? D. D tu apa? Penyakit ke suhu Suhu badan? badan. Suhu badan. Okey, betul. Jawapan dia D ya. Okey, antara berikut yang manakah contoh homeostasis dalam badan manusia? Jawapan dia adalah D. Okey, suhu badan. Contoh homeostasis. Okey, soalan nombor 2. Iris Alisa. Apa jawapan dia? Soalan nombor 2, Iris ada? Iris Alisa ada ke? Cikgu. Ya Iris. Okey, apa jawapan yang kamu buat untuk soalan nombor 2? Bukan tindakan badan dalam keadaan berikut. Badan ni tengah menggigil. Sebabnya bukan menggigil ketakutan. Menggigil sejuk. So apa yang berlaku? Adakah dia kurang berpeluh? Okey. Adakah salur darah dia mengecut? Bulu roma dia condong ataupun badan menggigil? Bukan tindakan soalan bukan tindakan. C. Bulu roma condong. Okey, sebenarnya bulu roma akan dalam keadaan suhu badan turun. Sepatutnya bulu roma dia akan tegak. Okey. So yang ini bulu roma dia condong. Takkan berlaku, dia tak berlaku dalam keadaan macam ni. Okay, sepatutnya dalam keadaan sejuk bulu roma dia akan tegak. Supaya kenapa bulu roma tegak? Supaya kita dapat bila bulu roma tu tegak, okay, dia jadi akan ada supaya boleh menyerap lagi. Dia ada haba pada lapisan bulu roma tu supaya dapat panaskan badan. Sebab tu kalau kita panas, kita sejuk, awak tengok bulu roma tu tegak je. Okey, bagus. Faham lah tu. Okey, soalan nombor 3. Suatu sistem dalam badan manusia. Ini kulit sistem kita punya kulit. Jadi Syekh guna Fatin Nur Nabilah. Apa jawapan dia? Buka mic. Soalan nombor berapa cikgu? Nombor 3. Soalan nombor 3, jawapan dia A. Jawapan dia adalah A. Bagus Fatin. Okey, fungsi sistem ini mengawal suhu badan. Alright. Soalan nombor 4. Pada cuaca panas, apakah yang anjing lakukan untuk mengurangkan suhu badan? Okey, Cikgu nak Ikhwan Naim jawab. Jawapan dia D. Menjelirkan lidah. Alright, bagus. Tahniah, jawapan dia D. Menjelirkan lidah supaya dia akan haba dapat dikeluarkan daripada badan anjing. Okey, soalan nombor 5, Kaisara Afika. Apa jawapan awak buat? B. Okey, apakah proses yang berlaku yang membantu tumbuhan menyejukkan pada hari panas? Kita baru belajar ini kan. Okey, jawapan dia B. Bagus, pandai. Okey, ni boleh A lah ni sains form 3 nanti. Nyatakan kelebihan mempunyai suhu badan yang tetap. Muhammad Al-Amin. Kelebihan kita mempunyai suhu badan yang tetap. D. Metabolisme badan yang cekap. Alright, bagus. Okay. Kalau betul awak tanda right. Okay, kalau betul awak tanda right macam ni. Okay, kalau salah pangkah tulis jawapan yang betul. Kalau ada pen merah guna pen merah. Kalau tak ada pen apa pun boleh. Sebab cikgu tak boleh nak tanda buku awak. Okey, soalan seterusnya untuk bahagian B. Ingat cikgu cakap ini yang cikgu buat bersama awak ni adalah soalan ala-ala PT3. Tadi kita dah jawab bahagian A. Ya? Soalan nombor 6 tadi jawapan dia apa? Soalan nombor? 6. 6 jawapan dia B. Oh, okey cikgu. Ni cikgu contoh je kalau salah. Okey, yang ni pula.
Okey, soalan tadi soalan bahagian A. Kita jawab soalan objektif. Okey, so bila bahagian B ni jawapan dia jawapan yang awak tak perlu fikir. Tak perlu hebat sangat. Sebab dia jawapan soalan dia direct answer. Direct answer ni jawapan dia memang ada dalam buku teks. Dia terus jawapan dia fakta macam tu. Okey, jadi yang ini rajah di bawah menunjukkan dua keadaan persekitaran yang berbeza. R, okey. Tengok ni dia keadaan dia menggigil. Bila menggigil maksudnya dia nak tunjuk apa ni? Dia tunjuk termometer, dia tunjuk ada beku-beku ni. Suhu dia tinggi ke rendah? Rendah. Dia punya keadaan suhu rendah. So awak kena tahu kalau macam ni suhu adalah rendah. So dia sejuk. Okey, yang ini kalau ini rendah, so yang ini suhu tinggi lah. Okey, suhu tinggi dia panas. Okey, ini keadaan gambar kita dah tahu. Okey, bila tengok soalan macam ni tanpa awak tahu, tengok je gambar awak tahu ini bab 3 tingkatan 1. Okey, jadi berdasarkan rajah di atas, nyatakan keadaan suhu manusia apabila berada dalam keadaan R. Okey, suhu kita nak jalan macam ni je, suhu badan meningkat ataupun menurun? Menurun. So kalau R ni suhu badan menurun. Okey, bagus. Tulis suhu badan menurun. Okey, siapa yang dah buat awak boleh tandakan right ataupun pangkah. So kalau S, suhu badan apa? Meningkat. Meningkat. Okey. Kenapa kita nak guna Alright. So kalau awak rujuk pada muka surat 75 tu, apabila keadaan R berlaku di mana suhu badan adalah menurun. Okey, suhu badan dia menurun. Okey, suhu menurun. Apa yang berlaku pada salur darah? Mengecut. Dia mengecut. Okey. Mengecut. Okey, jadi macam ni tengok arahan soalan. Soalan kata tandakan right. Jadi kalau dekat sini sebenarnya perlu jawapan dia bukan jawapan dia, awak biarkan kosong sahaja. Jangan tanda pangkah. Jangan buat pangkah. Okey? Awak tak perlu buat pangkah sebabnya dalam soalan dia tak suruh pun awak tandakan pangkah. Okey. Jadi macam ni bulu roma menegak. Okey, betul atau salah? Betul. Okey, betul. So tandalah right. Soalan kata tanda right. Jangan tulis betul. Kalau awak tulis betul, memang jawapan awak betul. Tapi pemeriksa dia akan pangkah. Okey, ikut arahan pada soalan. Tandakan right, awak tanda right lah. Okey, so adakah pada suhu badan menurun, badan kita akan menggigil? Badan kita akan menggigil, betul. So tanda right. So awak akan dapatlah 2 markah. Bila 2 markah, awak tandakan 2 sahaja, jangan tanda lebih. Okey, cikgu bagi contoh. Ada orang dia rasa dia cerdik. Tak apalah, tak tahu mana jawapan yang betul, awak pun tanda. Okey, macam ni kan. Bila macam ni, secara logiknya kalau satu salah, 2 akan betul kan? Okey, dia bila cikgu yang menanda, cikgu akan buat macam ni. Okey, cikgu tukar colour pen sekejap. Okay, katakan cikgu guna colour kuning lah. Okey, kalau macam ni jawapannya salah kan? Cikgu akan tanda salah. Okey, yang ni jawapannya betul. Jawapannya betul. Secara logiknya awak akan dapat 2 markah. Okey, awak akan dapat 2 markah. Tetapi kalau macam ni, 2 awak betul, 2 betul, 1 awak sengaja tanda right, konon-konon nak try and error. Sebab tak tahu jawapannya betul atau salah. Jadi daripada 2 markah yang awak dapat betul, cikgu akan tolak 1 markah. Kenapa tolak 1 markah? Sebab awak tanda juga dekat sini. Awak meneka-neka. So awak akan dapat 1/2. Macam tu. So kalau soalan tu nak 2 markah macam ni, tanda 2 je lah.
jangan tandakan lebih. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan struktur stoma pada situasi P dengan Q. Yang baru kita belajar tadi. Sekejap. Okey, soalan yang ni situasi P dengan Q. Okey, P ni awak lihat. Apakah yang berlaku pada liang stoma ni? Pada stoma ni apa yang berlaku? Terbuka. Stoma terbuka. Okey, pada Q, stoma tertutup. Jadi, auto awak dah tahu. Ke cikgu? Ya? S tu sel pengawal. Itu stoma. Okey. S tu adalah sel pengawal. Okey, bagus. Sel pengawal. Baru nak suruh jawab. Dah jawab dah. Okey, so T ni adalah stoma. Okey, fahamlah tu, alhamdulillah. Kemudian, okey, B, tandakan right bagi situasi situasi bagi stoma dalam situasi P dan Q. Pada waktu siang, pada waktu malam, P ni dia punya situasi stoma dia macam mana? P ni dia terbuka waktu siang ke malam? Siang. Siang. So tanda right sini. Okey, yang Q tadi stoma dia tertutup. Okey, waktu suhu terlalu tinggi ataupun suhu terlalu sejuk? Terlalu tinggi. Suhu terlalu tinggi dia tertutup. Macam tu. So dapatlah 2 markah. Gitu. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Sebab yang ni tadi awak dapat 1 markah. Yang ni dapat 1 markah. Awak tiba-tiba lah pergi tulis pula yang ni. So cikgu akan tolak 1 markah, cikgu akan tolak 1 markah. So awak akan dapat 0/2. Padahal dah betul kan? Tapi sebab ada arahan yang tak diberikan, awak buat arahan tambahan ni, awak tandakan pangkah, so awak dapat 0. Ikut arahan. Okey, soalan nombor 3. Padankan cara haiwan di bawah mengekalkan homeostasis terhadap peningkatan suhu persekitaran. Senang je ni. Okey, menjelirkan lidah siapa? Anjing. Anjing. Okey, menghasilkan bendaleh. Siput. Siput. Siput babi. Okey, pergerakan menjadi pantas. Cicak. Okey. Menjilat suhu bulu badan. Kucing. Okey, dapatlah 4 markah. Okey, ni bahagian C. Bahagian C bahagian yang perlu kita berjaga-jaga. Kita kena fikir banyak sikit sebab dia banyak soalan kebat. Dalam soal dia 6 soalan, 1 biasanya soalan kebat. Okey, homeostasis adalah sangat penting untuk manusia dan benda hidup yang lain. Nyatakan apakah yang akan berlaku pada manusia jika homeostasis terganggu. Manusia akan sakit. Ya, bagus. Manusia akan sakit ataupun manusia akan mati. Okey, manusia akan sakit. Okey. Sistem endokrin terlibat dalam kawal atur air dalam badan. Okey, bila kawal atur air dalam badan libatkan ginjal dan juga kulit. Nyatakan satu sistem lain dan organ yang juga terlibat. Sistem apa? Kulit. Sistem, kita bukan nak organ, kita nak sistem. Sistem endokrin. Perkumuhan. Ya, sistem perkumuhan, iaitu kulit itu. Kulit dah betul tapi kita nak sistem, kita bukan nak organ. Okay. Endokrin ni ginjal. Okay. So kalau perkumuhan kulit. Okay, C, pelajar-pelajar kelas 1 budi menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu persekitaran terhadap kehadiran peluh. Okay, jadi bila dia buat eksperimen tu kita dapat masa dalam 10 minit dalam keadaan kelas tanpa kipas, kehadiran peluh ya. Okey, kalau keadaan sejuk, kelas berkipas
tiada kehadiran peluh. So kita nyatakan kita punya hipotesis. Hipotesis dikenal semakin apa berlaku. Apa hipotesis yang awak boleh buat? Apabila suhu meningkat, manusia akan berpeluh. Ya, bagus. Itu betul lah tu. Okey, semakin meningkat suhu, semakin tinggi suhu. Semakin tinggi suhu, semakin banyak peluh. Macam tu je. Kalau hipotesis dia macam tu. Semakin apa, semakin ni. Okay. So pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah, adakah masa? Suhu persekitaran. Suhu persekitaran. Itu tengok jawapan dia ada dalam jadual pada soalan je. Bila macam ni, ini pemboleh ubah dimanipulasikan. Ini pemboleh ubah bergerak balas. Ini adalah pemboleh ubah malar. Okey. Dah selesai dah? Dah. Dah. Okey, jelaskan. Ini yang tinggi sikit. Dia tak kebat sangat tapi awak kena fikirlah aplikasi. Apakah keputusan eksperimen ini berkaitan dengan hipotesis? Apabila suhu persekitaran tinggi, kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh bagi menyejukkan kulit. Ya, bagus. Lengkap. Dapat 2 markah. Okey. Pada suhu persekitaran tinggi, jom tulis sama-sama. Pada suhu persekitaran tinggi, okey, apa tadi? Suhu. Okey, apa berlaku pada suhu badan? Kelenjar peluh suhu badan atau persekitaran tinggi. Okey, suhu badan tinggi, maka apa yang berlaku pada peluh? Maka badan akan berpeluh. Badan akan berpeluh lebih banyak. Okay, tujuan dia untuk sejukkan badan. Okey, jawapan dia soalan ni 2 markah. 2 markah. Markah pertama adalah sini. Badan berpeluh lebih banyak. Markah yang kedua pada sejukkan badan. Itu markah dia. Siapa yang jawab soalan ni tadi? Adam ke? Ya. Okey, tahniah. Okey, dah siap salin? Dah. Dah. Alright. Comel. Suara siapa terdedah tadi tu? Iris ke siapa? Okey, raja di bawah menunjukkan atlet-atlet sedang beraksi dalam acara 100 meter. Okey. Apakah kesan melakukan tugas berat seperti berlari pada kadar degupan jantung? Awak berlari 100 meter. Cikgu minta awak lari 100 meter. Apa berlaku pada degupan jantung? Meningkat. Ya, degupan jantung meningkat. Degupan jantung meningkat. Okey. So, data yang tu. Yang ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 77 dengan 78 ya, eksperimen tu. Okey, selepas berlari didapati semua atlet berpeluh dengan banyak. Kenapa? 2 markah. Kaitkan dengan suhu badan. Apa yang berlaku pada suhu badan? Bila kita berlari, suhu badan kita jadi apa? Berpeluh. Suhu badan. Berpeluh ya. Kenapa badan kita berpeluh? Sebab suhu badan kita Hasil suhu badan meningkat atau menurun je? Meningkat. meningkat. Suhu badan meningkat. Okey.
Pertama, bila berpeluh suhu badan meningkat. Jadi peluh dikeluarkan untuk apa? Apa tujuan peluh bila suhu badan meningkat? Tengok muka surat 75. Menyejukkan kulit. Menyejukkan badan. Menyejukkan badan. Okey. Okey, faham ni? Tujuan kita berpeluh adalah untuk menyejukkan badan. Bila kita berpeluh, bila suhu badan kita meningkat. Kalau suhu badan menurun, kita tak berpeluh. Dalam aircon kita tak berpeluh. Kalau berpeluh tu something wrong lah awak punya sistem perkumuhan. Ataupun dia lain tau. Kalau kita berpeluh time kita nervous tu, itu lain cerita pula. Okey, kemudian muka atlet itu menjadi merah. Kalau kaitan muka jadi merah apa semua, itu berkait dengan salur darah. So kenapa badan kita sebab muka atlet tu menjadi merah? Pertama sebab salur darah mengembang atau mengecut. Okey, salur darah mengembang. Ini adalah mekanisme pembetulan lah. Salur darah mengembang. Okey, sebab muka merah, sebab salur darah mengembang. Kenapa apabila dia mengembang, lebih banyak darah. Okey, lebih banyak darah mendekati permukaan kulit. Okay. So, dia kait dengan haba. Maka, lebih banyak haba, lebih banyak haba dibebaskan. Itu jawapan dia. Okay, salin dulu. Sekejap cikgu. Dah. Okay, dah. Siapa yang cakap dah tadi? Kaisara. Kaisara. Allah comelnya suara. Ada 2 Kaisara kelas ni. Kaisara Afrina. Seorang lagi cikgu macam nampak ada Kaisara juga. Oh, Afrina 2 orang. Afrina Husna, Kaisara Afrina. Bila lah nak jumpa awak semua ni. Okey, dah salin dah. Selain daripada Kaisara. Yang lain dah salin? Dah. Dah, okey. Soalan dah boleh. Okey, raja di bawah menunjukkan sekumpulan. Cikgu, saya tak salin tadi. Ya. Buku tu pastikan bab 3 semua ada, bab 1, bab 2, bab 3 semua awak dah lengkapkan. Barulah berbaloi mak belikan buku. Dah cikgu, terima kasih. Sama-sama. Okey, raja di bawah menunjukkan sekumpulan burung terbang bersama. Apakah yang dilakukan oleh burung-burung ini untuk menyesuaikan diri dalam keadaan cuaca terlampau sejuk? Okey, pertama dia akan Migrasi. migrasi. Bermigrasi. Ya, dia akan bermigrasi ataupun berhijrah. Okey, bermigrasi. Bermigrasi boleh ataupun nak tulis berhijrah pun boleh. Okey. Berhijrah pun boleh. Alright, burung-burung ini dia bermigrasi kenapa? Sebab dia nak pindah ke kawasan yang Lain. salah. Ke kawasan, tak mau guna perkataan lain, guna perkataan yang sains sikit. Kawasan suam. Panas. Panas. Kawasan yang sejuk. Kawasan Kawasan panas yang lah. Dia kan daripada sejuk. Dia ni daripada sejuk, dia nak terbang pergi ke kawasan yang panas. So dia nak pindah ke kawasan
panas. Okey. Lagi terangkan apa yang berlaku pada burung kalau suhu terlalu sejuk? Dia akan macam manusia lah. Mati. Mati. Okey, jika suhu terlalu sejuk. Jika suhu terlampau sejuk. Sebab tu dia nak kena berhijrah, dia kena bermigrasi. Burung akan Mati. mati. Okey, so settle untuk bab 3. Pukul berapa dah?